Assalamualaikum, saya Irfan Faruqi, graduan Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah tahun 2019 dan sekarang saya merupakan pengacara di Bernama TV dan juga peneraju di Bernama Radio. Seperti mana adik-adik, saya juga pernah belajar di Pusat Tamhidi Syariah dan Undang-Undang tahun 2013 dan 2014. Saya mengimbau kenangan belajar di Pusat Tamhidi, ada beberapa pro tips daripada saya alumni kepada adik-adik ketika melanjutkan pengajian di peringkat Tamhidi USIM ini. Yang pertamanya, adik-adik, di USIM makanan yang paling sedap sekali ialah makanan yang disediakan daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Kafe FSU. Makanan paling sedap di USIM, dan ketika saya di Pusat Tamhidi dulu, makanan di Kafe Tamhidi datang daripada Kafe FSU. So waktu adik-adik rehat nak makan, nak ngisi perut, jangan risau, adik-adik akan menikmati makanan paling sedap yang ada di USIM. Tapi kalau nak tukar angin, nak rasa benda lain, boleh pergi jalan jauh sikit ke food court Fakulti Ekonomi Muamalat FEM, dan di sana ada pilihan yang berbeza sedikit lah, dan sama juga sedapnya. Yang keduanya, adik-adik, di Pusat Tamhidi ini, internet yang paling pantas dan paling padu adalah di tingkat 6 dan tingkat 5. Kat manakah port yang spesifik, saya serahkan pada adik-adik. Bila masuk ke Pusat Tamhidi nanti, boleh cari kat mana boleh lepak lama dan internet yang stabil dan kuat ketika berada di USIM. Tapi sebab USIM secara general internet okey, padu, kecuali kena pandai cari kat mana tempat dia. Dan ketiga, adik-adik, kebanyakan daripada kita nanti bila masuk ke Pusat Tamhidi nak bergerak daripada Kolej Kediaman Nilam Court ke Pusat Tamhidi naik bas. Dan bila naik bas, saya pesan awal-awal ini sebagai senior dan alumni, naik bas beratur. Beratur dalam satu barisan daripada pintu bas tu, beraturlah sepanjang mana pun. Kalau beratur tu tak berebut, insya-Allah proses tu lebih tenang dan lebih cepat sebenarnya. Dan untuk mahasiswa, pesanan saya dan pengalaman saya ketika di USIM dan naik bas ini, mahasiswi sebenarnya lagi lasak daripada kita. Jadi kena berjaga-jaga. Yang keempat, adik, sebagai mahasiswa, antara kita punya privilege dan keistimewaan ialah kerana kita pegang kad matrik. Dan bila pegang kad matrik ini, ketika adik-adik buat pembelian, pergi ke wayang ke, pergi kedai komputer ke, kedai buku ataupun apa-apa servis, sebelum bayar itu, tanya dia, ada student price tak? Kalau ada student price, bayarlah student price itu, sekurang-kurangnya jimatlah duit kita ya, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Dan yang kelima, adik-adik, transisi masuk ke dalam Institut Pengajian Tinggi ini, dan sebagai pelajar Tamhidi, Jumaat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, Ahad malam Isnin, hujung minggu itu gunakan sebaiknya untuk berehat. Kerana Tamhidi staff, proses pembelajarannya dia berbeza daripada di sekolah dahulu. Tapi adik-adik, mungkin adik-adik boleh tanya ya, kenapa sebut tentang kampus, kenapa sebut tentang bas, sedangkan mungkin adik-adik tak pun berada di kampus ketika mula-mula masuk dalam program Tamhidi ini. InsyaAllah adik-adik, COVID-19 akan berakhir, kalau tidak hujung tahun ini, tahun depan. Kerana kadar vaksinasi di Malaysia antara yang terpantas di dunia untuk rekod harian, dan juga setakat Julai 2021 sudah pun 30% daripada populasi di Malaysia sudah dapat sekurang-kurangnya satu dos vaksinasi. Untuk adik-adik yang belum dapat lagi vaksinasi, dah dapat temu janji nanti, boleh minta sangat supaya ambil vaksin tersebut. Dan kalau yang duduk di Lembah Kelang, ketika ini kerajaan dalam proses pertimbangkan, bermula 1 Ogos nanti, siapa yang belum lagi dapat vaksin boleh walk in. InsyaAllah dengan vaksinasi kita dapat imuniti kelompok, kita boleh kembali hidup seperti biasa, dan adik-adik akan dapat peluang untuk menikmati dan merasai pengalaman hidup di kampus. Dan bila sebut tentang Tamhidi staff, dan itu statement yang bukan exaggeration ya, itu bukan dibuat-buat, kerana Tamhidi lebih payah sebenarnya berbanding sarjana muda. Dan saya sebut perkara ini berdasarkan kepada pemerhatian dan juga apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan sebaya saya. Untuk kebanyakan kursus di universiti di seluruh Malaysia, sebenarnya sarjana muda lebih mudah. Tapi saya tak boleh sebut perkara yang sama untuk mereka yang akan melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda pergigian dan perubatan. Dan Tamhidi staff berbanding sarjana muda, kenapa Tamhidi staff? Yang pertamanya ialah kerana jadual lebih padat.
Ya, adik-adik akan belajar kelas awal 8 pagi sehingga 5 petang, tidak banyak masa berehat. Lepas kelas ada kuliah, lepas kuliah ada tutorial. Jadi waktu itu kena disusun, adik-adik kena atur jadual dan waktu rehat dan sebagainya. Jadual padat. Yang keduanya, adik-adik, kerana bila belajar di peringkat institut pengajian tinggi ini, jawapan kepada persoalan yang timbul tidak semestinya dalam buku teks. Tidak seperti di sekolah. Kalau tak ada jawapan dalam buku teks, beli buku rujukan, jawapan mesti ada di sana. Tapi di universiti ini, dalam buku teks itu pun belum tentu ada jawapannya. Kena cari bahan bacaan dan juga bahan kajian yang lain. Yang ketiga, adik-adik, kerana ini merupakan proses transisi untuk adik-adik adaptasi kehidupan di kampus. Di kampus, adik-adik, kita kena lebih disiplin. Kita kena lebih fokus. Adik-adik akan belajar merasai untuk mengurus pembelajaran harian. Kalau sebelum ini dapat wang belanja harian, dan itulah pendapatan adik-adik dan itulah wang akan dibelanjakan. Tetapi di Tamidi ni, adik-adik yang dapat beasiswa, adik-adik akan dapat allowance. Kalau saya dulu dapat RM600 untuk satu semester, dan bagaimana untuk mengurus wang tersebut? Adakah RM600 dalam masa seminggu akan dibelanjakan di Shopee, Lazada dan sebagainya habis, ataupun adik-adik boleh kawal diri untuk urus, bayar dahulukan mana yang penting, yuran pengajian, keperluan-keperluan pembelajaran, sebelum gunakan wang tersebut untuk perkara yang lain. Kerana 600 itu, ini contoh ya, kena disimpan dan digunakan untuk tempoh 6 bulan. Jadi nak kena menguruskan perkara tersebut. Dan adik-adik akan belajar dan mengalami bagaimana untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Contohnya, adik-adik, bila hilang kad matrik, adik-adik dah tak boleh seperti sekolah yang mengadu pada cikgu, cikgu akan selesaikan masalah tersebut. Adik-adik tak boleh mengadu pada pensyarah. Kata, "Madam, sir, saya punya kad matrik hilang." Adik-adik kena uruskan sendiri, kena panjat pusat keselamatan, pejabat keselamatan bagi tahu kad hilang, kena isi borang, buat pembayaran dan melalui proses tersebut. Nak buat program, kertas kerja, justifikasi pembelajaran. Jadi itu semua perkara adik kena berfikir sendiri, bertindak sendiri dan bertanggungjawab. Dan ini antara perkara yang penting bila masuk ke IPT. Orang kata hidup lebih bebas daripada sekolah. Berdikari bukan maksudnya bebas, adik-adik. Berdikari maksudnya bertanggungjawab. Adik-adik buat keputusan untuk tidur lewat malam, itu bukan sebab adik boleh meninggalkan kelas yang dibuat awal pagi. Sebab apa tak masuk kelas? Sebab tidur lambat. No, adik-adik kena bertanggungjawab dengan keputusan yang adik buat. Nak tidur malam lambat, silakan, tak ada masalah. Nak pergi berjoli ke, nak pergi berjalan ke mana-mana, itu keputusan adik. Adik-adik sekalian, tapi kena bertanggungjawab. Dan bila sebut tentang transisi ini juga soal belajar. Bila belajar di IPT ini, adik-adik kena cari apakah kaedah pembelajaran yang sesuai dengan adik-adik. Kata cara orang lain belajar tak sama dengan cara kita belajar di IPT. Ini tidak seperti di sekolah. Bila adik-adik jumpa cara tersebut, cara yang selesa, cara yang mudah untuk adik-adik belajar, proses pembelajaran akan lebih mudah. Tapi kalau tak jumpa, adik-adik akan rasa lebih stres dan rasa lebih payah nak melalui proses pengajian tersebut. Dan bila sebut tentang tips pembelajaran, ada banyak sebenarnya tips pelajaran yang boleh kita kongsikan, tapi satu sahaja yang saya nak bagi kepada adik-adik ialah gunakan internet dengan sebaiknya. Kerana dengan menggunakan internet, adik-adik boleh menjelaskan konsep yang sangat sukar, sangat sophisticated dengan bahasa yang mudah. Untuk pelajar syariah dan undang-undang, apakah maksud quid pro quo? Itu konsep yang ketika ini orang persoalkan. Adakah rasuah itu, bagaimanakah untuk mendefinisikan rasuah di bawah quid pro quo? Bandingkan dengan Akta Kesalahan Pilihan Raya Seksyen 15A, Seksyen 18, ya, untuk pelajar ekonomi bermuamalat. Ketika ini, kalau kita lihat daripada sejarah ekonomi, ketika berlakunya krisis ekonomi tahun 1998, ketika itu banyak negara yang ekonomi sedang meningkat, menaik, tapi 1998 berlaku krisis kewangan. Tapi COVID ini ceritanya berbeza. Ketika bukan ekonomi berkembang, bahkan semua ekonomi seluruh dunia menguncup, tapi Singapura 200 bilion Singapura dolar lebih kaya ketika COVID-19, dan orang terkaya di Malaysia 10 orang terkaya di Malaysia ketika COVID ini, mereka 14% lebih kaya
berbanding tahun 2020. Itu persoalan yang adik kena jawab dan rungkai. Apakah konsep di sebaliknya? Untuk pelajar sains dan teknologi, adik boleh cuba jelaskan kepada kita apakah itu quantum computer bagi pelajar perubatan. Ketika ini adanya kajian dan juga cadangan penemuan berkenaan dengan vaksin mRNA ini digunakan untuk menyelesaikan masalah HIV. Mungkin perkara ini sukar untuk adik-adik hadam ketika ini, tapi internet boleh bantu adik-adik untuk menjawab persoalan tersebut. Dan ketika proses pembelajaran, adik-adik kena manfaatkan internet sebaiknya untuk tujuan pembelajaran. Jangan terlalu rely kepada buku teks dan tidak sepenuhnya bergantung kepada pensyarah. Pensyarah bagi sedikit info, adik-adik kena cari yang lebih lanjut. Saya sebagai contoh, saya sedang graduan undang-undang, tetapi berada dalam industri penyiaran. Tapi kerana internet, adik-adik belajar di universiti undang-undang, tapi kerana internet saya adanya kelayakan sebagai Reuters dan dapat kelayakan daripada Reuters Digital Journalist. Saya juga dapat sijil Google Professional Data Analytics yang tidak ada kaitan pun dengan undang-undang. Tapi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pokoknya adik yang saya nak bagi tahu tentang pembelajaran ini, you need to master the internet. Gunakan internet untuk menjawab persoalan yang tidak ada jawapan. Kalau jawapan ada di sana, kalau adik-adik tahu cara nak mencari jawapan tersebut. Bukanlah guna internet ini untuk copy paste jawapan saja. Bukanlah guna internet ini semata-mata untuk cari bagaimana untuk mencantikkan presentation semata-mata. Kerana akhirnya adik-adik yang paling penting ialah adik-adik kena rasa shock, rasa seronok belajar, rasa exciting, the excitement of learning. Itu benda yang sangat penting dan jangan hilang semasa berada di universiti. Tidak sedikit mahasiswa yang semakin di hujung waktu mereka belajar di universiti, mereka hilang semangat tersebut. Akhirnya ada yang drop out, ada yang keputusan di awalnya baik, di hujung tidak apa baik, dan kita nak perkara itu berlaku pada adik-adik semua. Saya tak benar itu berlaku pada adik-adik. Kerana adik-adik serasa seronok itu mencari jawapan kepada persoalan yang timbul. Itu ada peluang pada adik-adik kerana di universiti adik-adik ada akses kepada data, akses kepada buku-buku penerbitan akademik yang sangat berkualiti di pusat sumber USIM itu, Pustaka USIM, dan adik-adik ada masa, perkara yang tidak ada bagi mereka yang berkerjaya. Kerana seronoknya adik-adik penting. You need to enjoy the process. You need to enjoy the process because kalau adik tak enjoy the process itu, bukan sahaja memberi kesan kepada pembelajaran adik-adik di universiti, tetapi juga memberi kesan ketika adik-adik berada dalam dunia kerjaya. Dan bila masuk dunia kerjaya ni adik-adik boleh enjoy juga sebenarnya, tapi bezanya tak ada masa. Duit mungkin ada sikit, tapi masa tidak ada berbanding dengan di universiti. Enjoy the process adik-adik. Kerana di Tamhidi ni adik-adik mungkin akan habiskan 24 jam untuk kelas tutorial dan tambah lagi 72 jam untuk assignment, projek dan sebagainya, nak buat video, role play, dan maknanya adik-adik akan habiskan masa 3 hari 4 hari untuk fokus mengaji dan 3 hari untuk enjoy. Bila masuk dalam sarjana muda nanti, waktu degree nanti, waktu belajar tu akan cut half. Adik-adik akan ada extra 2 hari untuk enjoy. So basically adik-adik akan habiskan masa 3 hari untuk belajar, kuliah, tutorial, buat assignment, group assignment sebagainya, dan 4 hari untuk enjoy. Dan 4 hari untuk enjoy ni buat apa adik-adik? Masa yang ada itu adalah untuk discover, untuk mencari benda-benda baru, belajar, untuk membaca, untuk buat networking, untuk buat program. Dan kalau di USIM itu adik-adik akan dapat peluang untuk buat lawatan terbangsa, JISO, pergi ke luar negara. Sebab COVID mungkin tak boleh lagi, tapi insya-Allah tahun depan boleh. Kalau saya dulu waktu selepas daripada habis berkhidmat sebagai ahli majlis perwakilan pelajar, saya pergi ke London, pergi ke United Kingdom, pergi London, Manchester, jumpa dengan orang Muslim di sana dan juga belajar tentang sejarah London. Adik-adik juga akan ada pengalaman yang sama. Tapi keputusan itu ada di tangan adik. Dan kalau sebut tentang dunia kerjaya, adik boleh enjoy tapi tak ada masa.
Dan kalau saya boleh bagi spoiler alert lah, ya. Walaupun ketika ini walau masih lagi di peringkat tamhidi, adik-adik dah habis saja belajar di universiti, ada dua jalan. Sama ada adik-adik akan bekerjaya berdasarkan pada kelulusan yang adik-adik dapat, ataupun adik-adik akan bekerjaya tidak berdasarkan pada kelulusan. Kalau berdasarkan pada kelulusan, kerana itu penting, seronok. Kerana mereka yang tidak disiplin, ya saya sebut di awal tadi, penting disiplin dan fokus ini. Mereka yang tidak disiplin dan mereka yang tidak rasa seronok dengan perkara yang mereka buat, mereka akan hancur. Mereka yang tidak ada disiplin tetapi mereka seronok dengan perkara yang mereka buat, mereka tak akan ke mana. Mereka yang ada disiplin tetapi mereka tak seronok dengan perkara yang mereka buat, jadi adik juga, mereka ini juga tidak akan ke mana-mana. Tapi kalau kita rasa seronok dengan perkara yang kita buat dan kita ada disiplin yang tinggi, kita boleh pergi jauh. Dan juga yang kedua, seperti mana saya bekerjaya yang tidak berdasarkan pada kelulusan, sepatutnya jadi peguam tapi appear on TV and radio. Ada beberapa perkara yang adik-adik kena ambil take note. Yang pertama, bayangkan ya, Jeff Bezos, antara orang terkaya, nombor 2 terkaya di dunia, yang memperkenalkan bisnes model yang paling menguntungkan, Amazon, dan beliau bukan berlatar belakangkan perdagangan, business management. Beliau lulusan di universiti ialah sebagai computer science. Bang Shin-hyuk, pengasas Big Hit Entertainment, BTS, bukannya berlatar belakangkan muzik. Dia mengaji dan dapat kelulusan daripada Seoul National University dalam bidang estetik dan bidang falsafah kesenian. Oleh kerana itu, kelulusan tidak menentukan ke mana adik-adik akan pergi. Yang keduanya, bila masuk dalam dunia kerjaya, ilmu teori yang adik belajar di universiti tidak akan menyelamatkan adik dalam proses kerjaya. Tapi sebaliknya, technical skills itu penting. Jadi kerana itu, apa yang adik belajar di universiti itu sebahagian daripada apa yang perlu, tapi selebihnya ialah technical skills. Dan technical skills itu dia tidak ada subjek khusus di universiti, ya. Dia adik-adik kena belajar dan cuba cari di manakah technical skills itu ada dalam setiap subjek yang adik-adik belajar. Dan terakhir, bila sebut tentang mereka yang bekerjanya tidak berdasarkan pada kelulusan ini, ialah keunikan. Ya, saya unik. Saya dan rakan-rakan sekerja, ada berapa orang pengacara di Malaysia ini yang berlatar belakangkan undang-undang, tapi berada dalam dunia penyiaran. Dan ramai juga di kalangan wartawan yang bukan berlatar belakangkan lulusan kewartawanan. Mereka berkelulusan dalam bidang engineer, tetapi kerana kelulusan itu mereka lebih unik kerana cara berfikir mereka berbeza dan mereka berikan nilai tambah kepada industri. Dan itu yang saya harapkan daripada adik-adik semua. Sama ada apa jua subjek yang adik ambil, apakah kursus yang adik ambil, berikan nilai tambah kepada ummah. Dan pastinya di hujung ini yang saya belum sebut lagi ialah mengucapkan tahniah kepada adik-adik yang dapat menyambung pengajian di peringkat tamhidi, yang melangkah ke dalam dunia institut pengajian tinggi. Adik-adik ada tanggungjawab. Dia bukan sahaja membawa nama keluarga, tetapi adik-adik membawa misi lebih penting, lebih besar, ialah untuk memberikan nilai tambah dan membawa bangsa ini, umat manusia ini ke depan, ke arah yang lebih baik. Jadi awal ini tahniah kepada adik-adik, satu pencapaian, dan saya harapkan perkongsian saya tadi boleh memberikan impak dan juga memberikan kesan positif dan boleh memberikan suatu panduan kepada adik-adik ketika melangkah ke universiti, ke dunia USIM. Dan pastinya adik-adik akan menghabiskan masa yang banyak di kampus. Itu saya punya harapan. COVID selesai, dah tak perlu belajar di depan skrin, boleh alami dunia kampus. Dan di akhirnya saya mengharapkan boleh jumpa adik-adik dalam 5-6 tahun nanti. Kita jumpa dari pihak industri dan saya nak tengok adik-adik boleh menyumbang, berikan nilai tambah kepada industri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.